Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang paling menarik sekali untuk Anda dapatkan pagi ini. Dipetik daripada BH Online, Azmin antara pemimpin paling dibenci penyokong Pakatan Harapan. Itu persoalan yang ditimbulkan dalam siri pendedahan di berita harian online. Apa pendapat Anda sekalian dengan siri pendedahan ini? Adakah benar Anda juga setuju bahawa Azmin Ali ialah antara pemimpin paling dibenci penyokong PH? Dan adakah Anda boleh senaraikan sebab mengapa penyokong PH membenci Azmin Ali ini? Salah satu sebab yang ditulis oleh netizen dalam ruangan komen ialah mereka kata kerana tindakan Azmin Ali menjadi sekongkol di dalam langkah Sheraton dan menyertai pula Parti Bersatu meninggalkan Parti Pakatan Harapan ataupun Parti Keadilan Rakyat yang mana telah mengangkat beliau menjadi orang yang sangat hebat pada waktu dahulu. Dan oleh kerana mereka kata itu, dia lupa daratan. Dan tak tahulah apa sebab dia pindah sebenarnya. Pilihan Raya Negeri PRN Selangor disifatkan peluang terakhir kepada bekas ahli Parlimen Gombak, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali untuk membuktikan keupayaannya sama ada masih relevan atau sebaliknya dalam arena politik Malaysia. Bekas Naib Ketua Pemuda UMNO Sahrir Hamdan bagaimanapun beranggapan Azmin yang juga bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri masih mempunyai pengaruh tersendiri di Selangor sekaligus membuka peluang untuknya terus berpolitik di negeri berkenan. Sahrir menganggap ini adalah peluang terakhir buat Azmin walaupun beliau hanya pernah kalah sekali, iaitu pada pilihan raya yang lalu, tetapi saya tidak rasa kerja beliau akan bertahan dalam dunia politik, kata beliau. Sekiranya beliau kalah sekali lagi, kali ini dalam PRN, dua perkara akan berlaku. Pertama, politik negara akan meninggalkannya atau dalam bersatu sendiri beliau mungkin tercicir berbanding beberapa pemimpin yang lain. Katanya pada program Podcast Keluar Sekejap dikendalikan bersama bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin. Sahrir berkata Azmin ketika ini dianggap pemimpin paling dibenci oleh penyokong PH yang dikaitkan dengan penyebab kepada langkah Sheraton pada tahun 2020. Kalau tanya penyokong PH, figura paling tak disukai adalah Azmin. Ramai pemerhati menganggap Azmin dah habis atau kalah. Tapi Azmin ini ada sesuatu pengaruh di Selangor yang tidak ada di negeri lain, kata beliau. Kalau dia pergi ke Kuala Lumpur atau Johor, tak nampak bayang pengaruh itu. Di Selangor ini ada aura yang tak boleh dinafikan, kata beliau lagi. Pada PRN kali ini, Azmin bertanding di Dewan Undangan Negeri Dun Hulu Kelang berpindah dari Dun Bukit Antarabangsa yang disandangnya sebelum ini menentang setiausaha politik kepada Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari, iaitu Juwairia Zulkifli pada PKR. Juruwaira yang juga timbalan Ketua Wanita PKR yang sebelum ini juga penyandang Dun Bukit Melawati menjadi pertaruhan penting PKR dalam misi menewaskan kumpulan yang disifatkan mereka sebagai pengkhianat parti. Kerusi Dun Hulu Kelang sebelumnya dimiliki Amanah diambil alih oleh PKR pada saat akhir. Sebagai gantinya, PKR menyerahkan kerusi Dun Batu Tiga kepada Amanah. Pada PRU 14, kerusi Dun Hulu Kelang disandang Saari Sungip dari PH yang mewakili Amanah. Dalam pada itu, Sahrir berkata, nasib berbeza bagi bekas ahli Parlimen Kepala Batas Datuk Seri Rezal Merican Naina Merican, di mana kerjaya politiknya masih terbuka biarpun tewas dalam pilihan raya umum ke-15. Rezal tiada naratif akan habis berakhir kerjaya politiknya. Rezal saya fikir tidak dibebani seperti dihadapi Azmin, cuma dia pun dapat tekanan dalam UMNO Pulau Pinang sendiri. Dalam pada itu, ketika membalas pandangan Sahrir, Khairi berkata dalam politik segala kemungkinan boleh berlaku. Dalam politik ini saya sudah belajar banyak perkara yang mana walaupun Azmin kalah beberapa kali, saya rasa dunia politik ini tidak boleh kata bahawa kerja seseorang itu akan habis. Ini kerana kita sudah pernah melihat kebangkitan kerjaya orang yang kita rasakan sudah
kalas atau berakhir, kata beliau lagi. Apa pendapat kamu semua tentang perbincangan Khairi dan juga Rahir ini? Adakah benar Azmin sudah habis dan akan bertamatnya karier politik beliau selepas ini? Dan benarkah Azmin adalah pemimpin yang paling dibenci penyokong PH? Jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi kemenangan besar kepada Anwar Ibrahim. Apabila dia dikatakan seorang pemimpin besar yang ada di Malaysia, tiba-tiba muncul memberikan pengakuan luar biasa tentang Anwar Ibrahim. Beliau berkata, beri 10 tahun kepada Anwar, negara akan berjaya. Wah, jadi saudara-saudara sekalian, share kepada semua video penonton hari ini tentang video ini, supaya semua orang tahu, kalau Anwar diberikan 10 tahun, pasti negara akan berjaya. Jangan lagi bermimpi nak tumbangkan Anwar Ibrahim lah, nak tumbangkan kerajaan lah, nak tumbangkan siapa-siapa lah, macam-macam lah. Kerana perbuatan seperti itu ialah perbuatan khianat dan pastinya memberikan kesan kepada negara. Bayangkanlah kalau tiap-tiap hari lah bertukar dan bertukar. Jangan kata Perdana Menteri lah. Anda yang ada tinggal di sesebuah kampung, Anda fikir saja. Coba bayangkan kalau ketua kampung tu tiap-tiap minggu bertukar. Tiap-tiap minggu bertukar. Apa jadi dengan kampung Hang? Kampung Hang akan musnah, bosku. Kampung itu akan musnah, kampung itu akan hancur, kampung itu tak ada kemajuan. Orang akan benci datang kampung tu. Kenapa? Kenapa orang benci datang kampung tu? Kerana tak tahu lagi siapa yang akan memerintah kampung itu. Kerana besoknya tukar lagi dan tukar lagi. Jadi dengan saranan daripada Johari Ghani ini, saya sangat setuju apabila jom kita beri peluang kepada Anwar Ibrahim, beri dia peluang 10 tahun untuk memerintah negara ini, maka kita akan lihat Malaysia akan dipacu ke arah kemajuan, Malaysia akan menggelongsor ke arah yang paling tinggi, lebih tinggi sesuai dengan pengumuman ekonomi madani yang telah diumumkan oleh Anwar Ibrahim. Salah satunya ialah ingin menjadikan Malaysia sebagai penguasa ekonomi terbesar di dunia, antara yang terbesar di dunia. Kata Johari Ghani, rakyat diberikan keyakinan bahawa jika kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini diberikan masa 10 tahun sahaja, nescaya rakyat akan melihat sebuah negara yang dibanggakan. Naib Presiden UMNO Datuk Johari Ghani berkata, 10 inisiatif ekonomi madani yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Khamis lepas akan berjaya. Semalam bila saya tengok hala 7 ekonomi yang dibentangkan oleh Perdana Menteri kita, saya tengok jika BN dan PH ini boleh bersama-sama kekal bersahabat untuk 10 tahun akan datang, saya percaya 10 inisiatif ekonomi pasti akan tercapai, kata tokoh perniagaan yang juga ahli Parlimen Titi Wangsa itu. Khamis lepas, kerajaan menyasarkan Malaysia untuk berada di kedudukan 30 ekonomi terbesar dunia dalam jangka sederhana, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata ia antara 7 sasaran utama dalam pensyukuran semula ekonomi negara melalui ekonomi madani yang mahu dicapai sebelum tempoh 10 tahun. Beliau yakin Malaysia mampu mencapai sasaran besar itu dengan meneladani negara yang pernah berdepan kejatuhan namun tangkas dan bangkit semula ke hadapan. Bagi Johari, sesebuah negara akan mencapai kejayaan melalui hala 7 dan perancangan yang baik, dan ia akan pasti tercapai jika politik negara itu stabil. Politik yang stabil akan berlaku jika ia berada di tangan pemimpin yang meletakkan kepentingan negara dan rakyat lebih utama dari kepentingan politik. Katanya, sikap ini sangat berbeza dengan pemimpin Perikatan Nasional apabila mereka menolak untuk bersama-sama membentuk kerajaan perpaduan. Kita lihat sebuah negeri di utara tanah air, rakyatnya terpaksa keluar dari negeri itu untuk mencari pekerjaan. Mereka ini dah diberi peluang untuk mentadbir di sebuah negeri itu lebih 30 tahun dah. Tetapi apa yang berlaku kepada negeri itu? Mereka kata kerajaan mereka berbeza daripada kerajaan pusat. Mereka dizalimi oleh pusat.
Saya tanya mereka, Selangor dah berapa penggal sebelum ini berbeza dengan pusat. Tetapi Selangor menjadi negara ekonomi paling kuat. Katanya menjawab alasan pemimpin PAS bahawa Kelantan miskin kerana dianaktirikan kerajaan pusat. Yang ini best. Atas sebab itu katanya, dia adalah antara ahli Parlimen UMNO yang paling awal mengusulkan agar partinya bersama-sama membentuk kerajaan perpaduan. Selepas pilihan raya ke-15 lalu, apabila tidak ada satupun parti yang menguasai kerajaan atau boleh menubuh kerajaan, saya antara orang pertama cakap secara terbuka, kita kena tubuh kerajaan unity, kerajaan perpaduan. Orang tanya saya kenapa, saya cakap jika kita tangguh penubuhan kerajaan ini, ia akan berikan kesan yang tidak baik kepada negara. Saya buat keputusan sebagai ahli parlimen. Saya jumpa Presiden UMNO, saya beritahu dia, Datuk Seri Presiden, kita kena bantu negara ini untuk kita tubuhkan kerajaan. Kerana jika kita tidak tubuhkan kerajaan, ia akan macam Thailand, dah beberapa bulan dah tak boleh wujud, katanya. Menurut Johari, beliau yakin idea ini kerana ada sebab dan ia dilihat dari pelbagai sudut. Salah satu sebabnya, jika kita dapat wujudkan kerajaan sama dengan Pakatan Harapan PH, kita akan wujudkan kerajaan yang stabil di negara ini, kata beliau. Bagi Datuk Johari, pemimpin PH ini berbeza kerana mereka lebih mementingkan negara dari politik. Katanya pada 2008 BN dan UMNO kalah di Selangor. Begitu juga pada 2013-2018 yang berbanding sebelum ini, BN yang menguasai Selangor selama lebih 50 tahun. Sebelum ini kita bangunkan Selangor. Selepas 2018, 2013, 2018 saya tengok Pakatan Harapan ini boleh sambung pembangunan itu dengan baik. Sebab itu hari ini negeri yang boleh dibangunkan dengan begitu sempurna adalah Selangor. GDP terbesar di Selangor, reserve di Semenanjung, Selangor paling banyak sekali. Jika kita tidak tahu mentadbir, kita tidak akan ada statistik yang saya sebutkan itu. Kata Johari memuji kemampuan PH untuk mentadbir negeri dan negara. Saudara-saudara sekalian, dalam banyak-banyak perkara yang saya bacakan sebentar tadi itu ialah yang paling saya tertarik sekali ialah apabila ada pemimpin di Kelantan mengatakan jangan bandingkan Selangor dengan Kelantan. Tetapi sebenarnya jawapan kepada perkara tersebut adalah Selangor dah berapa penggal sebelum ini berbeza dengan kerajaan pusat. Dah berapa penggal? Anda masih ingat tu. Tetapi kenapa Selangor menjadi negara ekonomi paling kuat? Kerana kepimpinan di Selangor pada waktu itu sehingga sekarang adalah kepimpinan yang terbaik, kata Johari lagi. Beliau mengatakan bahawa jika mereka dizalimi dan dianaktirikan oleh kerajaan pusat, maka itu hanya alasan semata-mata. Beliau berkata ada sebabnya dia adalah antara Parlimen UMNO yang paling awal mengusulkan agar partinya bersama-sama membentuk kerajaan perpaduan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak sampai 24 jam penamaan calon, papan iklan Anwar ditoreh dan dikoyak. Sungguh tega mereka melakukannya, sungguh tak bermaruah mereka melakukannya, dan amat tidak berfikiran waras mereka melakukannya. Pada pendapat saya sebagai penganalisis politik bebas, saya ingin mengatakan bahawa sesiapapun tidak berhak mengoyakkan sesiapapun punya iklan atau papan spanduk. Tak pedulilah itu siapa, parti mananya, kita harus bersikap manusia yang normal. Hanya orang yang gila yang sanggup melakukan perbuatan hianat seperti ini. Pada pendapat saya, orang yang melakukan seperti ini adalah orang yang punya akhlak senteng, yang boleh kata dah gila. Bukan saja kepada spanduk Anwar Ibrahim yang dikoyakkan, tetapi sesiapa spanduk punya spanduk pun tidak boleh dikhianati. Sesiapapun penyokong itu tidak boleh menghalalkan niat cara melakukan hal tersebut. Tidak sampai 24 jam selepas penamaan calon semalam, papan iklan memaparkan gambar Perdana Menteri
Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dipasang di tepi jalan rosak dikerjakan individu tidak bertanggungjawab. Harapan Daily mendapati papan iklan yang diletakkan di Jalan Bukit Mewah Kajang, Selangor itu telah ditoreh sebelum dikoyakkan. Papan iklan tersebut didapati telah dikoyakkan pada jam 8.30 pagi tadi. Tidak dapat dipastikan ini angkara siapa dan tujuan individu itu merosakkan bahan kempen tersebut. Namun ia jelas dilakukan individu yang tidak menyokong Anwar. Pada pendapat saya tahu ini angkara siapa. Nak tahu siapa? Ini angkara monyet. Kita boleh katakan orang yang bertindak tidak bermoral seperti ini, yang sanggup mengoyakkan tanda atau papan tanda sesiapapun yang mengikuti kempen, sesiapapun yang dikoyakkan itu, yang mengoyakkan itu ialah monyet. Orang manusia yang normal tidak mungkin akan sanggup melakukannya. Pertama, dia berasa malu pada diri sendiri kerana tiada keyakinan untuk menyokong beliau diri sendiri. Kedua, tindakan seperti itu hanya monyet yang lakukan kerana monyet tak ada akal, tak ada fikiran. Kalau manusia, mustahil dia akan melakukannya kerana masih mempunyai akal kewarasan. Selain daripada itu, kenapa monyet yang lakukannya? Kerana monyet sahaja yang mempunyai kuku yang tajam. Jadi tak tahulah itu angkara siapa, tapi yang pastinya itu angkara bukan manusia yang waras. Budaya samseng serta provokasi ini jelas perbuatan yang tidak matang. Perkara seumpama ini bukanlah pertama kali berlaku. Pengundi maupun penyokong tidak sepatutnya melakukan tindakan tidak bertamadun hanya kerana tidak menyokong seseorang pemimpin. Jangan sampai ada yang menggelarkan parti lawan sebagai parti pengecut dan takut pada poster. Ini luar biasalah kan. Bayangkan kalau poster saja pun orang takut. Poster saja pun orang takut, itu betul-betul menakutkan. Saudara-saudara, sekian dulu untuk kali ini. Apa pendapat anda tentang orang yang bacul seperti ini, yang hanya berani melakukan perbuatan khianat seperti ini, tapi tak pula berani berkempen? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan daripada Anwar Ibrahim paling menarik sekali selepas penamaan calon. Anwar kata sibuk, sibuk dan sibuk. Siapa yang sibuk? Nah, dengar selepas ini. Habiskan pula RM38 juta. Sudahlah sibuk, habiskan lagi duit. Itu daripada Anwar Ibrahim. Ini pendedahan paling berani daripada Anwar Ibrahim yang memberitahu tentang pemimpin-pemimpin negara, bekas pemimpin negara yang sudahlah sibuk, habiskan pula duit RM38 juta. Untuk apa? Kata Anwar Ibrahim, untuk membaiki Seri Perdana yang dah memang cantik. Itu pendedahan Anwar Ibrahim. Bayangkan sajalah saudara, sibuk menghabiskan RM38 juta untuk membaiki Seri Perdana yang dah memang cantik. Dah memang cantik dah, tapi nak habiskan pula 38 juta. Nak buat apa lagi sebenarnya? Itu persoalan Anwar Ibrahim. Pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika menjadi Perdana Menteri telah memberikan keutamaan kepada perkara yang salah. Ini bercakap tentang prioriti. Pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik ialah pemimpin yang tahu mana keutamaan, apakah prioritinya. Kerana menghabiskan puluhan juta ringgit untuk membaik pulih Seri Perdana, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri itu berkata, kos membaiki kompleks Seri Perdana di Putrajaya itu menalan kila-kila belanja RM38 juta. Walaupun kediaman rasmi Perdana Menteri itu masih dalam keadaan cantik. Seri Perdana itu memang macam istana. Tahu tak berapa dia kos perbaiki?
RM 38 juta, kata Anwar Ibrahim. Sekarang diam, di mana ustaz-ustaz? Pas, kata Anwar Ibrahim. Coba beritahu saya, antara orang tak cukup makan, orang tak ada kerja, orang kurang upaya OKU, orang miskin, kamu pilih RM 38 juta untuk buat rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jenis manusia ini, kata Anwar Ibrahim. Bercakap bukan main, katanya ketika ceramah arus merah kuning di Subang Bestari semalam. Jelas Presiden PKR itu lagi. Beliau bersedia membawa anak-anak muda untuk melihat sendiri keadaan kompleks Sri Perdana itu jika ada yang masih tidak faham. Beliau juga berkata sangat marah. Beliau juga katanya sangat marah dengan tindakan baik pulih Sri Perdana kerana ketika itu ramai yang tengah susah. RM 38 juta baiki rumah Perdana Menteri itu yang memang dah cantik. Tukar karpet RM 80.000. Tukar lukisan cantik-cantik, tukar lagi. Syarikat tahulah anak pinak pun campur. Tukar lagi lampu, dah cantik, tukar lagi. Tukar-tukar dah. Bedah berapa? Kata Anwar Ibrahim. 38 juta semuanya, tambah Anwar lagi. Pada tahun 2021, tindakan Muhyiddin membaik pulih kediaman rasmi Perdana Menteri di tengah-tengah penularan COVID-19 dengan peruntukan berjumlah RM 38.5 juta itu menimbulkan kemarahan ramai. Ketika itu, rakyat masih dihimpit kesusahan akibat COVID-19 dan ramai yang kehilangan pekerjaan. Muhyiddin ketika menjelaskan hal tersebut berkata, pengubahsuaian dilakukan kerana bangunan warisan kerajaan itu akan mengalami kerosakan yang lebih teruk pada masa hadapan jika tidak dibaiki dan kos membaik pulih dijangka meningkat. Beliau mempertahankan tindakannya, mengatakan ia bagi memulihkan atau memulihara bangunan milik kerajaan yang menjadi lambang institusi ketua kerajaan dan imej negara kepada keadaannya yang asal, kata beliau lagi. Saudara, sebelum kita berpisah, apa pendapat anda dengan isu kali ini? Ripe Sri Perdana RM 38 juta, sibuk habiskan RM 38 juta bagi Sri Perdana yang dah memang cantik, dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, kata Anwar Ibrahim. Kian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.